Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas shalihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqal. Allahumma musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bonda Pengerusi, pemula bicara pada malam ini, Bonda Rusmiati dan seluruh pimpinan Agama Nur Iman, platform bicara usrah, tazkirah ingatan daripada Allah, ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dalam keberkatan, dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, saya berada di tanah barakah, bumi barakah Makkahul Mukarramah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah beri kemudahan bicara online kita, beribu batu kita bersama pada malam ini. Mudah-mudahan ada juga barakah dapat daripada tanah haram 100,000 pahala. Mudah-mudahan bicara ilmu kita malam ini juga ada beratus ribu pahala insya-Allah. Jadi kita sambung berdasarkan buku hadis sahih ni sampai muka surat berapa? Sampai muka surat berapa dia tak tanda? 166 kot Ustaz. Satu hujung hari 167 Ustaz. 167 Ustaz. Hari ini 167 lah. Baik. Seluruh yang dirahmati Allah, insya-Allah seketika ini pun dekat nak masuk waktu asar. Di sana mungkin nak masuk waktu isyak. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, tajuk berbangga-bangga dengan kemegahan masjid. Jadi saya nak kaitkan di Masjidil Haram juga, di Masjid Nabawi juga. Bagaimana Masjidil Haram memang tempat yang barakah, tapi bagaimana pembinaan terus bina. Dia stop bina tu bila mana masuk musim haji. King Abdul Aziz, pintu King Abdul Aziz tu kita nampak. Begitu juga di mana pun masjid hari ini menjadi kebanggaan dengan binaan dan sebagainya. Nabi SAW sebut tidak akan berlaku kiamat bila mana 3 perkara ni berlaku. Yang pertama, Islam tu hanya nama. La yabqa minal Islam illa ismu. Islam tu hanya pada nama. Cara hidup jauh daripada Islam. Yang kedua, la yabqa minal Quran illa rasmu. Tak ada yang tinggal daripada Quran, itu hanya tulisan semata-mata. Dan yang ketiga, la yabqa minal masjid illa al-bina. Tak ada yang tinggal daripada masjid, itu hanya binaan semata-mata. Jadi Alhamdulillah, Masjidil Haram orang datang. Ini tempat yang barakah. Untuk kita tunaikan umrah, tunaikan haji. Alhamdulillah. Non-stop. Begitu juga Masjid Nabawi. Tapi yang ada di mana di merata tempat, masjid itu hanya binaan. Tak ada orang datang nak imarah, tak ada orang datang untuk sembahyang berjemaah dan sebagainya. Baik. Seluruh yang dirahmati Allah, Islam menganjurkan umatnya untuk memakmurkan masjid sebab ia adalah rumah Allah, tempat para hamba yang beribadah dan mencurahkan segala tekanan hidup dan permasalahan kehidupan kepadanya. Bagaimana Nabi berhijrah ke Madinah, mula-mula Nabi bina adalah masjid, tempat kesatuan umat di antara Ansar dan Muhajirin. Tempat bagaimana hari ini tekanan, kita mencari ketenangan. Tekanan kita ubah menjadi ketenangan. Inilah rumah Allah. Subhanallah, tempat kita sujud, tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana di Madinah, mula-mula dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina Masjid Quba. Masjid yang mula-mula dibina. Jadi bila sebut Masjid Quba ni kesatuan ummah, la masjidul ussisa ala taqwa. Masjid itu asas ketakwaan. Bukan kebanggaan tapi ketakwaan. Orang yang rajin solat berjemaah di masjid, dia akan berada dalam naungan hidayah petunjuk Allah serta selalu dalam lindungannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18, cuba kita tengok sama-sama. Maksud dia pula yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini Allah bagi ingat pada kita bagaimana orang memakmurkan masjid hanyalah orang yang beriman. Yang memakmurkan, yang nak tengok orang beriman itu bagaimana dia imarahkan rumah Allah.
bagaimana dia mengisi rumah Allah itu dengan suasana petunjuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana digambarkan tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut, hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita takut lebih kepada manusia. Kita lebih cari apa yang manusia suka berbanding yang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Itu sebab saya bersiaran daripada Makkatul Mukarramah yang bersama, yang melihat, yang mendengar, saya doakan semua Allah jemput insya-Allah untuk ke tanah haram Makkah, begitu juga tanah haram Madinatul Munawwarah. Zaman hari ni zaman fitnah, tempat yang subhanallah, masjid-masjid kosong, bagaimana fitnah suasana agama tu kita nak beramal dalam keadaan tak ada suasana. Jadi dekat sini kita nampak suasananya. Walaupun dah makin berkurang, berkurang macam mana, datang sini lebih kepada konon-konon nak Allah Akbar, nak review tempat makan, nak review hotel hebat, nak begini-begini, subhanallah. Tapi masih lagi dalam rumah Allah ni, Masjidil Haram, masih lagi kita ada ketenangan. Kita tawaf, kita buat umrah, kita ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita, saya bawa jemaah ni, sahabat dia tak bawa, ada jemaah yang saya bawa ni, seorang anak umur 11 tahun, buta mata dia, tapi hati dia subhanallah jernih. Setiap pagi di Masjid Nabawi, isteri saya bawa, dia pimpin, dia akan tasmik satu ayat dengan saya daripada surah Al-Baqarah. Subhanallah, nak balik ni, nak gerak ke Mekah, dia menangis. Dia kata sedih nak tinggalkan Nabi SAW, sedangkan dia buta. Itu sebab hari ni kita fikirkan, mata kita hari ni mudah melihat. Kadang melihat keburukan orang, melihat apa semua, tapi subhanallah anak yang kecil ini. Jadi saya ingatkan jemaah kita muhasabah balik. Orang yang buta di akhirat nanti Allah mudahkan mula-mula melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh yang dirahmati Allah. Tadi makan tengah hari dengan saya tanya, mula-mula rasa macam mana gelap hidup ni, gelap. Tapi dia kata dia tak cita-cita. Ada cita-cita dia nak jadi doktor pakar. Subhanallah, dia kata orang buta ramai jadi doktor pakar. Jadi di sebalik gambaran tu kita fikirkan bagaimana Allah beri kita cukup, tapi bagaimana kecukupan itu untuk benar-benar kita dekat dengan Allah. Berbanding orang yang rasa kekurangan itu, subhanallah, bawa dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun saya doa, semua ibu-ibu yang melihat bicara pada malam ni Allah jemput. Kita doa, tak ada benda yang mustahil. Tak ada benda yang mustahil. Jujur saya katakan, saya bukan orang senang. Saya berkat dan jaga anak-anak yatim, anak-anak pondok, tapi saya kata subhanallah sebab mereka ni, saya sebut sebab mereka, doa mereka, subhanallah Allah mudahkan setiap tahun bertugas haji. Dan alhamdulillah saya sampai, orang tanya kenapa, saya kata ada orang mendoakan, ada anak yang mendoakan, ada yatim yang mendoakan. Kita ni jangan berkira buat kebaikan itu juga akan banyak sampai pada kita. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita sama lagi memakmurkan masjid dalam ajaran Islam ialah membina dan mendirikan masjid, menghidupkannya dengan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah, mengisinya dengan aktiviti kegiatan keislaman, di samping menjadikannya sebagai pusat pengajian dan syiar Islam, menghormati dan memeliharanya dengan cara membersihkannya daripada kotoran-kotoran dan sampah, serta memberinya wangian. Ini nak cerita, ini rumah-rumah Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, cuba kita tengok, yang bermaksud jika kamu melihat orang yang rajin memakmurkan, mengurus dan menjaga kelestarian masjid, maka saksikanlah dia sebagai insan yang beriman. Nak tengok orang yang beriman, bagaimana dia makmurkan, menguruskan rumah-rumah Allah. Dia jaga sebaik-baiknya rumah-rumah Allah. Allahu Akbar. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Bukan dijaga kecantikan binaan, kebersihan, tapi diimarahkan benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadi asbab orang dekat dengan Allah. Dia ada tarik yang jaga AJK masjid, bukan nak nama title AJK masjid, bukan nak allowance dan sebagainya, tapi dia meletakkan subhanallah, inilah platform untuk aku dekat dengan Allah. Bagaimana platform Gemenur Iman ini tarik orang duduk dalam majlis ilmu, kita nak cari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda yang kita nak cari hari ini, kena fikirkan. Hari ini aku nak cari redha Allah, aku nak dekat dengan Allah, aku nak mati dalam keadaan kebaikan.
Bagaimana saya sampai di sini, kan berita nahas kapal terbang terhempas, macam-macam orang cerita. Apa kereta pun ikut kena, tengah naik motor rider apa bawa food panda pun kena. Yang naik kapal terbang terhempas semua kena. Subhanallah, macam-macam orang buat andaian. Tapi sebenarnya satu Allah nak bagi ingat, mati itu pasti. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang yang tak ada apa-apa pun mati. Hari ini ingat, apa bekal kita untuk menghadapi mati. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu umatnya perihal keutamaan orang yang tulus ikhlas membina masjid, sebagaimana sabdanya hadis riwayat Tirmizi yang bermaksud, sesiapa yang membina masjid semata-mata demi meraih redha Allah, maka Allah akan membina yang seumpamanya itu untuknya di syurga. Kita bina masjid kerana Allah, bina tempat sujud kerana Allah, ajak orang ramai, Allah bina istana untuk kita di akhirat. Allahu Akbar. Kita bina surau, kita bina tempat orang sembahyang dan sebagainya, madrasah. Allah gambarkan bagaimana Allah bina istana untuk kita dekat syurga. Jadi seluruh yang dirahmati Allah. Sungguh pun demikian, dalam era moden ini, ramai umat Islam yang hanya fokus dengan baik-baik. Yang hanya fokus kepada pembangunan fizikal masjid. Mereka mengabaikan roh dakwah dan tidak menjadikan masjid sebagai pusat syiar dakwah Islam. Sekadar binaan. Mengabaikan roh dakwah. Tak ada pengisian program. Duit collection disimpan semata-mata tak digunakan untuk pengimarahan dan sebagainya. Pada zaman ini, banyak masjid didirikan namun bukan untuk kegiatan solat berjemaah, tetapi sebagai sarana berpolitik. Digunakan untuk berpolitik. Media pengimejan maupun kepentingan pragmatisme duniawi lainnya. Allahu Akbar. Selain itu ramai kaum muslimin yang berlumba-lumba membina masjid megah bukan untuk mencari redha Allah, tetapi untuk mencari sanjung puji manusia. Oh, cantiknya masjid. Bagus masjid ni, ala-ala Masjidil Haram, ala-ala Masjid Nabawi. Dia suka orang puji. Tapi kosong daripada hidayah Allah. Kosong daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kosong daripada rahmat dan reza Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Hari ini kita muhasabah balik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang bermaksud hari kiamat tidak akan terjadi. Ini saya sebut tadi. Hingga umat ini kaum muslimin saling berlumba-lumba membina masjid dan mereka berbangga-bangga. Tidak akan berlaku kiamat, hanya apa dia? Berlumba bina masjid dan berbangga-bangga diri dengan kemegahan masjid. Masjid hebat. Bangga macam tu. Na'udzubillah min zalik. Inilah tanda dunia nak kiamat. Baik, dalam ingatan yang lain, apa dia di samping itu dalam zaman moden ini, masjid telah beralih fungsi menjadi pasar. Masjid dijadikan tempat perniagaan dan aktiviti-aktiviti bersifat duniawi untuk tujuan dunia semata-mata. Berdasarkan kenyataan Anas bin Malik yang bermaksud, ini hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah berasa gundah melihat umatnya yang menjadikan masjid sebagai tempat jual beli perniagaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, jika kamu mendapati orang yang menjual atau membeli transaksi berniaga di masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah tidak memberi keuntungan. Masjid untuk perniagaan semata-mata. Tapi tak ramai stop perniagaan, pergi solat. Macam sini Masjidil Haram. Alhamdulillah, waktu solat dia tutup. Tapi berapa ramai yang mereka itu tergerak untuk sembahyang. Allahu Akbar. Kita boleh nampak. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kalau tak tutup mereka kena saman. Tapi berapa ramai yang terpanggil untuk sembahyang. Dan jika kamu mendapati ada orang yang menguatkan suara berteriak-teriak bertelagah di dalam masjid untuk mencari barang yang hilang, maka katakan kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu seolah-olah apa dia? Allah laknat gambaran-gambaran begitu. Yang pertama tadi berniaga, yang kedua dalam keadaan berteriak-teriak cari barang hilang, menyalahkan dan sebagainya. Allah Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita fikirkan sampai tajuk ini. Apa kebenaran dia? Apa kebenaran yang berlaku? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu umatnya bahawa dalam hadis riwayat Ahmad, kelak pada akhir zaman
Ramai di antara umat ini kaum muslimin yang berlumba-lumba membina masjid namun mereka tidak pun solat berjemaah di masjid. Mereka sibuk menghias dan memperindah masjid sehingga kelihatan megah tetapi tidak menghiasi hati mereka dengan nilai-nilai iman. Mereka menjadikan masjid sebagai tempat berkumpul untuk menyusun rancangan-rancangan duniawi. Mereka sibuk memperindah pakaian, rumah dan kenderaan namun mengabaikan kewajipan agama. Jumlah mereka ramai dan akan terus bertambah ramai jumlahnya. Allahu Akbar. Ulang balik, mereka menjadikan masjid sebagai tempat berkumpul untuk menyusun rancangan-rancangan duniawi. Tempat mesyuarat, tempat subhanallah usrah yang jauh daripada agama, jauh daripada akhirat. Ya, Allah sampai mengabaikan kewajipan-kewajipan agama. Berlaku masjid digunakan, ya, ada dibuat dewan keramaian untuk majlis kenduri kahwin tapi jauh daripada akhirat dan sebagainya. Bagus untuk dana masjid. Ya. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, ini pandanglah kenyataan, ya, kehidupan umat Islam dalam era moden kini. Banyak masjid-masjid berdiri megah di persekitaran kaum muslimin namun sepi, kosong jemaah solat. Ya, Allahu Akbar. Hampir keliling tu orang Islam, taman-taman perumahan dekat. Ya, namun sepi, kosong jemaah solat dia. Saya nak cerita, bila Allah tutup kebaikan ni, subhanallah, depan mata pun tak tergerak nak melakukan kebaikan. Ya, usrah malam ni, ya, kita dah iklan, dah wawarkan. Berapa ramai yang boleh yang nak masuk. Macam itulah masjid depan mata, kebaikan depan mata. Ya, saya pernah cerita, bagaimana ketika nak melontar jamrah, bawa jemaah haji, dia tak nampak mana nak tempat dia nak baling. Seolah-olah Allah tutup kebaikan tu daripada nampak. Macam itulah. Ya, macam itulah rumah Allah berada di hadapan, ya, mata kita seolah-olahnya, tapi tak tergerak pun untuk solat berjemaah, untuk datang majlis ilmu, untuk imarahkan dan sebagainya. Allahu Akbar. Kita nak tak nak, kita kena harum gambaran ini. Itu sebab kita doa, ya Allah, walau macam mana pun keadaan, tak ada suasana agama, tapi istiqamahkan aku dalam suasana agama. Islam itu dagang, akan kembali dagang. Bagaimana memegang Islam, kita beramal dengan Islam, macam memegang bara api. Kuat tak kuat lah. Bara bukan api. Yang jadi seluruh yang dirahmati Allah, ambil peduli sebaik-baiknya. Dan gambaran lain apa yang kita nak sebut di hujung-hujung bicara ini, di hujung-hujung tajuk yang kita bicarakan ini. Ramai para hartawan Muslim yang mendirikan masjid besar dan megah tetapi untuk tujuan politik. Bina masjid untuk tunjuk, sumbangan pada rakyat hebat. Yang contoh macam itu. Maupun untuk meraih sanjungan, puji sesama manusia. Dan zaman ini, umat Islam berlumba-lumba membina masjid megah untuk membangga-banggakan diri di hadapan mata orang ramai. Nak cari pujian manusia, bukan nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam, selesai satu tajuk. Saya minta maaf. Suara ini agak garu, agak serak. Jadi saya buka, ada soalan daripada tajuk ini. Silakan. Silakan jemaah kalau ada soalan untuk tajuk yang baru kita tadi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau dalam dua situasi, kita bina masjid yang indah-indah dan satu situasi lagi, masjid kita macam tak selesa untuk digunakan. Macam mana keadaannya tu Ustaz? Sebenarnya macam ni. Kita nak bina indah-indah untuk tarik orang datang. Ya, kita perbetulkan niat. Itu satu. Ya, untuk bagi tarikan. Bukan tarikan untuk orang bangga dengan binaan. Tapi untuk orang subhanallah seronok nak berkumpul. Satu. Yang kedua, ya, tak salah untuk kita tu daripada jemaah rasa tak selesa. Ya, berbanding dengan tak selesa, kita biar dana banyak tapi kita simpan dana tu, tak tahu simpan untuk apa. Ya, jadi dua tu dalam situasi yang berbeza, perbetulkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam keadaan kita cantikkan untuk tarik orang datang sembahyang berjemaah, bukan bangga dengan binaan. Yang kedua, daripada kita biarkan
biarkan tak selesa, itu juga subhanallah yang lusuh yang sebagainya tu, kita simpan dana tu, itu juga mengundang sesuatu yang tak elok di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pun satu tujuan kerana Allah, ya, untuk selesa, untuk menarik orang, untuk beribadah, untuk imarahkan dengan sebaik-baiknya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Alam. Ada lagi soalan? Silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau saya tanya soalan lain sikit daripada apa yang kita bincangkan, boleh Ustaz? Boleh silakan. Saya keliru sangat lah Ustaz antara surau dan masjid ni. Ada surau tu cantik, lawa, besar, digunakan sepanjang waktu macam biasa lah. Maghrib, Isyak, waktu semayang semua memang surau tu ada makmumnya, ada jemaahnya. Dan digunakan juga untuk semayang Jumaat. Tapi dia tu surau Ustaz. Apakah kita juga kena tahitu masjid di situ Ustaz? Dia sebenarnya macam ni. Kita lah menyebut sebenarnya ada beza dengan surau dengan masjid. Dan sebenarnya bila sebut, yelah kadang ada surau dia naik taraf sebab orang ramai, digunakan untuk apa, untuk sembahyang Jumaat. Contoh kalau surau tu dia boleh jadi masjid, bila mana kita boleh sampai boleh solat sunat tahiyatul masjid, bila mana dia tak ada gandingan dengan bangunan, dia hanya sebuah kat situ. Dia hanya satu buah di situ boleh. Dan di situ kita boleh niat iktikaf, boleh solat sunat tahiyatul masjid. Itu yang saya boleh jawab lah yang saya faham daripada soalan tadi. Tapi di sekeliling tu ada masjid juga Ustaz. Ustaz ada masjid juga. Dia tu surau. Tapi surau tu macam surau tu memang bagus lah. Surau tu ada sembahyang jemaahnya setiap waktu. Ada Jumaatnya. Tapi berhampir dengan surau tu ada juga masjid. Jadi Masjid tu digunakan ada tidak? orang mengatakan boleh sembahyang tahiyatul masjid juga di situ. Niat bertikaf juga di situ. Saya pun tak faham. Sama ada kita perlu macam tu ataupun kita anggapkan itu surau atau tak surau. Macam saya sebut tadi, bila di sebuah dia boleh buat tahiyatul masjid. Bila dalam keadaan itu juga dia boleh niat iktikaf. Dia sebenarnya begini, kadang macam saya sebut yang kita faham daripada awal lah, orang berlembu-lembu bina masjid. Sampaikan terlepas pandang dengan masjid-masjid yang ada, dengan surau-surau yang ada. Itu menyebabkan boleh jadi dosa. Macam di kampung-kampung, dia nak kebanggaan keluarga, dia bina surau-surau banyak, tapi tak imarah. Jadi dosa lah. Jadi kita kena ambil lah sepakat, dalam pimpinan masyarakat fikirkan bagaimana keadaan masjid kita ni, bagaimana keadaan surau ni. Tak salah, banyak, tapi bagaimana pengimarahan. Macam saya duduk di Bukit Kapar di Meru, surau-surau banyak, tapi alhamdulillah semua imarah, semua ramai. Tapi bila solat Jumaat dia hanya tumpu satu, ada masjid. Jadi yang lain 5 waktu di surau tak ada masalah. Itu je. Cuma yang jadi masalah bila mana kita terlepas pandang yang keutamaan tu. Yang utama contoh masjid, tempat sembahyang Jumaat apa semua. Tapi kalau surau tu buat sembahyang Jumaat, tapi bagaimana keadaan masjid yang ada tu. Jadi kita kena fikirkan lah. Kalau terlalu banyak, mungkin salah satu tu dirobohkan dan sebagainya. Ini takut mengundang bala Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itu yang saya boleh jawab. Terima kasih Ustaz. Ustaz, bermakna kalau dalam sesuatu kawasan, bila orang nak bina masjid ataupun surau, dia kena tengok juga. Contohlah macam Ustaz Keperluan. cakap, kalau dekat kampung-kampung tu banyak sangat surau kan Ustaz kan? Tapi kosong masalahnya. Patutnya sebelum bina tu dia kena tengok dulu surau tu penuh ke tidak dengan jemaah. Macam tu Ustaz maksudnya. Dia kena melihat keperluan perlunya ada tu, bukan kebanggaan, bukan untuk pujian. Jadi kita kena faham lah, macam ada masjid, dibina masjid lagi sebab tak cukup, di situ keperluan. Allah Alam. Ada lagi?
Kalau dah tak ada soalan, kita teruskan pergi tajuk seterusnya ke Ustaz? Assalamualaikum Boleh Ustaz. sedikit? Silakan. Saya ada satu soalan, bukan soalan lah macam mana. Saya pernah dengar, saya pernah belajar lah dengan seorang ustazah. Dia kata, kiranya kita nak membina surau, adalah tidak boleh dibina kalau surau itu antara satu azan surau dengan satu azan surau tu dengar. Maknanya orang ni dengar, orang ni dengar. Maknanya surau yang sebelah ni azan, surau sebelah ni kan. Itu kalau kita guna pembesar suara ataupun suara orang biasa Ustaz. Yang saya dengar lah, pernah belajar dengan seorang ustazah tapi arwah dah lah. Dia kata macam tu, tak boleh bina surau kalau orang ni surau ni azan, surau ni dengar. Macam tu. Tak ada masalah. Tak ada Tak ada masalah. Ni dekat sini Masjidil Haram. Kita tu ada masjid-masjid kecil. Masjidil Haram ni azan. Tempat lain pun ada azan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Daripada sautan tak ada masalah. Kita yang boleh saya jawab lah. Bukan nak condemn ustazah tu. Tapi apa pun benda tu tak ada timbul masalah. Sebab apa kita nak hidupkan syiar. Nak hidupkan syiar. Kita nak mengajak. Sebenarnya bagus. Bagus. Bila mana menjadi keperluan satu tempat itu untuk memandangkan azan dan menjadi tempat orang datang untuk sembahyang berjemaah. Saya tengok, saya perhati dekat Masjidil Haram ni, masjid yang agak jauh sikit. Diorang pun hidupkan juga suasana, datang ambil wuduk apa semua, datang sembahyang, datang baca Quran apa suasana tu kita nak. Sebab apa? Nabi dia cuba ajar kita bila sampai ke Quba. Nabi sampai ke Madinah, Nabi bina Masjid Quba. Dan selepas tu Masjid Nabawi. Masih kedengaran sama. Masjid Nabawi azan, tak jauh tu Masjid Quba azan. Lepas tu masjid-masjid yang ada tu azan, tak ada masalah. Sebab apa kita nak syiar Islam tu, seruan kepada sembahyang dan seruan kepada kejayaan. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Dan bila mana berlaku kiamat, suara azan ni dah tak kedengaran dah. Orang memanggil solat tu dah tak ada dah. Dan suasana sembahyang berjemaah pun dah tak ada dah. Suara-suara mengajak kepada dakwah kebaikan pun dah tak ada. Dan waktu tu bumi akan kiamat, hancur segala-galanya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Saya rasa cukup setakat ni kot untuk kali ni. Kalau tak ada soalan, kita sambung nanti di Malaysia. Boleh Puan pengurusi. Ya. Ustaz, masa tu ada lagi tapi mungkin memandang ke Ustaz pun tak sihat ke Ustaz? Boleh dengar suara azan sini? Oh, azan ni di mana? Boleh dengar tak? Boleh dengar Ustaz. Boleh dengar? Dengar. Dengar Ustaz. Itu Masjidil Haram ke Ustaz? Masjidil Haram. Ini waktu asar. Alhamdulillah. Kita berhenti sekejap, nanti kita sambung sikit. Kita bagi lafaz azan boleh? Boleh Ustaz. Boleh kita dengar dulu insya-Allah. Melepaskan kerinduan kepada masjid dengan azan di Mekah. Ustaz hilang ke? Ustaz dah terkeluar ke apa ke? Macam hilang. Hilang benda radar. Hilang benda radar. Dah stop. Ustaz dah terkeluar dah. Kena tanya. Kena check dengan menara. Line tak berapa elok lah tu. Tadi pun terkeluar juga. Solat apa tu? Solat maghrib ke? Asar. Tu Ustaz nombor Ada. 9. Ustaz. Macam terkeluar tadi Ustaz sebentar.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dengar suara azan ni terubat rindu kita, insya-Allah. Saya InsyaAllah. doakan ibu-ibu semua yang bersama pada malam ini Allah jemput, insya-Allah. Allah Amin. jemput. Kita doa berkali-kali. Allah akan beri ibu semua yang dirahmati Allah apa yang kita fikirkan, apa yang kita sangkakan. Jadi kita sangka baik dengan Allah, Allah jemput ya Allah, Allah jemput ya Allah. Tak ada benda yang mustahil, jujur saya katakan. Kadang orang tanya, Ustaz sampai lagi, ya kita kena sangka baik dengan Allah. Allah akan jemput orang yang mahu, bukan Allah jemput orang yang mampu. Dan Allah mampukan orang yang mahu nak dekat dengan dia, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar ni bonda-bonda semua yang seluruh yang bersama pada malam ini, dan saya insya-Allah sampai hari Ahad saya dah berada di Malaysia. Jadi saya ambil kesempatan siapa yang nak kirim infak sabil di sini, nak buat badal umrah ke apa yang saya cuba sampaikan. Pagi tadi saya cuba setiap hari daripada kiriman sahabat-sahabat, kita ada 200 pack nasi kita bagi. Yang 200 pack, yang satu pack tu berharga 10 rial. Jadi yang berhajat boleh PM saya, boleh masukkan ke akaun, saya cuba sampaikan setiap hari, insya-Allah. Malam ni juga, yang kuliah malam ni, mudah-mudahan saya berada di sini 100,000 sembahyang di Masjidil Haram, mudah-mudahan 100,000 juga yang kita dapat ganjaran pahalanya, semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya minta maaf banyak-banyak, saya tinggalkan nombor telefon yang berhajat untuk buat infak sabil, untuk bantu mereka yang berada di sini untuk apapun ibadah, untuk sedekah Quran, untuk wheelchair dan sebagainya, insya-Allah. 013 632 8852. Saya tinggalkan nombor telefon saya, boleh PM saya untuk kita sebarkan kebaikan bersama, insya-Allah. Saya doakan semua Allah jemput, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah himpunan kami pada malam ini, ya Allah. Jemputlah seluruh yang bersama pada malam ini, ya Allah, untuk menjadi tetamu-Mu sebelum Kau panggil kembali kepadamu, ya Allah. Jemput sebagai tetamu-Mu di Makkahul Mukarramah, tetamu kekasih-Mu di Madinatul Munawwarah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmatilah kami, ya Allah. Ya Allah, dosa kami banyak, ya Allah. Kami nak peluang kebaikan, kami nak peluang mustajabnya doa, ya Allah. Kami nak peluang gugurnya dosa-dosa yang kami terlalu banyak, ya Allah, untuk hadir ke tempat-tempat ini, untuk bersama dalam majlis-majlis yang Engkau hadirkan para malaikat, ya Allah, untuk mengaminkan doa-doa kami, untuk mohon keampunan ke atas kami, ya Allah. Jadikan seumur kami ketaatan padamu, ya Allah. Jangan jadikan seumur kami jauh lalai daripada Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita jumpa lagi, insya-Allah. InsyaAllah jumpa Assalamualaikum lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.